Dari segi konsep raja, pertama kita kena faham, raja merupakan ketua negara, kuasa tertinggi dan berkuasa mutlak, sama ada di Vietnam ataupun di Thailand. Yang kedua, di Vietnam menggunakan gelaran Maharaja, manakala di Thailand menggunakan gelaran Rama. Itu dari segi gelaran, tapi dia merujuk kepada apa yang dipanggil raja. Itulah kedudukan yang paling tinggi dalam sistem feudal, dalam sesebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Di Vietnam, raja dikaitkan pula dengan konsep mandat dari syurga dan order kosmos, iaitu pusat pemerintahan dunia. Jadi pada waktu ini, raja tu dilihat sebagai insan yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Sebab tu dia ada kesan kepada rakyat dari segi spiritual, bukan hanya dari segi fizikal. Setengah negara ada yang di mana rakyat dia tak boleh melihat raja tu sendiri. Raja tu terlalu suci dan sebagainya. Ini memberi satu konsep di mana raja tu dianggap sesuatu yang paling tinggi dalam negara tersebut. Sebab dia menjadi orang hubungan antara Tuhan dengan rakyat. Sebab tu dikatakan konsep mandat dari syurga. Son of Heaven misalnya. Semua ini melambangkan kepada kedudukan, ketertinggian raja sebagai pemerintah dalam sistem pemerintahan beraja, sama ada di Vietnam ataupun Thailand. Selain daripada itu, di Thailand pula, raja tu Rama ataupun raja dikaitkan dengan Dharma Raja, iaitu konsep kesucian, di mana raja tu dikaitkan dengan jelmaan Tuhan atau Deva Raja. Mengikut kepercayaan dan agama Buddha. Itu yang sebab itu dari segi, di Thailand Rama mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Sangat dihormati. Dalam setiap upacara keagamaan dan sebagainya, biasanya didahului dengan kehadiran Rama untuk memulakan sesuatu majlis yang berkaitan dengan agama. Selain daripada itu, di Thailand juga gajah dijadikan sebagai simbol kebesaran dan kesucian. Sebab raja gajah ni dianggap sebagai lambang. Sebab tu di Thailand dikenali sebagai gajah putih. Negara gajah putih. Sebab dia adalah simbolik kepada kedudukan dan ketertinggian raja itu sendiri. Dan akhir lagi dari segi konsep raja, kalau kita lihat dari segi sistem perwarisan, raja di Vietnam dan juga di Thailand, dari segi pelantikan adalah secara warisan. Ini maksudnya apabila bapanya meninggal, dia akan diganti oleh putera raja yang sulung dan seterusnya. Itulah yang berlaku dalam institusi pemerintahan beraja di Vietnam dan di Thailand kalau kita nak memahaminya dari segi konsep raja.